Assalamualaikum, salam sejahtera semua anak murid yang dikasihi. Semoga dalam keadaan baik, ceria dan bahagia dengan keluarga masing-masing. Baiklah, tajuk hari ini, boleh saya bantu ibu? Okey, halaman 113 buku teks Bahasa Melayu tahun 4. Okey. Cikgu harap semua dah bersedia untuk meneruskan sesi pembelajaran pada hari ini. Okay, jika kamu lihat pada paparan yang cikgu tunjukkan, ada bermacam cara yang awak boleh lakukan untuk membantu ibu di rumah. Okay, antaranya mengemas rumah, okay, memasak ataupun membuat ataupun menyediakan hidangan bersama-sama, membersihkan dapur, okay, cuci pinggan mangkuk, gelas, cawan semua, membantu ibu menyidai pakaian, mengelap tingkap, okey. Bermacam-macam jenis. Okey, kita akan lihat yang seterusnya. Sebelum kita pergi lebih lanjut, mari kita lihat fokus pembelajaran pada hari ini. Okey, standard kandungan 5.3 dan standard pembelajaran 5.3.1, iaitu memahami dan membina pelbagai ayat tunggal dan ayat majmuk mengikut konteks. Manakala objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membina 5 ayat majmuk berdasarkan ayat-ayat yang diberikan dengan betul. 5 ayat majmuk kita akan bina nanti menggunakan ayat tunggal yang terdapat pada halaman 113. Murid dianggap berjaya apabila dapat mengubah ayat-ayat tunggal yang diberikan menjadi ayat majmuk dan dapat menggunakan kata hubung yang sesuai untuk menulis ayat majmuk. Kita akan tengok sebentar lagi. Aktiviti pertama kita untuk hari ini, kita akan baca teks petikan halaman 113. Cikgu harap kamu dah baca sebentar tadi secara sendiri. Sekarang kita akan lihat sama-sama. Kemahiran hari ini, kemahiran tata bahasa. Tajuk hari ini, boleh saya bantu ibu? Boleh saya bantu ibu? Intonasi dan nada yang sesuai. Sudah beberapa hari, Singki di dapur rumah Zara tersumbat. Zara mencari maklumat daripada internet untuk membantu ibunya Puan Zara. Kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang ini, Puan Zura menggunakan pelocok. Ayat kedua, Singki di dapur Puan Zura masih tersumbat. Di sini diberikan kata hubung tetapi. Kita lihat contoh ayat majmuk yang dihasilkan berdasarkan dua ayat tunggal yang diberikan. Puan Zura menggunakan pelocok, tetapi Singki di dapurnya masih tersumbat. Ini adalah ayat majmuk. Ayat yang digabungkan daripada dua ayat tunggal yang diberikan ni. Cikgu harap kamu dapat lihat dengan jelaslah contoh yang cikgu terangkan ini. Sebelum kita pergi nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, mari kita baca penerangan oleh Munshi Cilik. Ayat majmuk ialah ayat yang terdiri daripada beberapa ayat tunggal. Contoh, Zara mengemas rumah. Ibu Zara mengemas rumah. Kata hubung yang sesuai yang diberikan ialah dan. Maka, Zara dan ibunya mengemas rumah. Awak tengok, predikat dia membawa maksud yang sama. Jadi, kita buang satu untuk hasilkan ayat majmuk seperti di bawah ini. Zara dan ibunya mengemas rumah. Itu contoh yang diberikan oleh Munshi Cilik.
Kita lihat gambar yang kedua. Kita baca dahulu, nanti kita bincang tentang ayat majmuk bagi setiap gambar. Okey, ayat pertama. Ayat pertama, gambar kedua. Zara melayari internet menggunakan tablet. Ayat kedua, Ibu Zara melayari internet menggunakan tablet. Okey, ini contoh yang sama macam musi cilik tadi, tapi jawapan nanti kita akan bincang. Gambar yang ketiga, Zara mengajak ibunya. Zara mencuba kaedah daripada internet. Okey, kata hubung yang diberikan ialah untuk. Okey. Jadi, sementara kita bincang gambar-gambar ini, cuba kamu bayangkan apakah ayat majmuk yang tepat. Seterusnya, gambar yang keempat. Zara berjalan ke arah sinki. Zara membawa serbuk penaik. Kata hubung yang diberikan di sini ialah sambil. Okey, seterusnya kita lihat yang kelima. Zara memasukkan serbuk penaik ke dalam lubang sinki. Ibu Zara mencurahkan cuka. Okey, manakala. Apa maksud manakala? Maksud manakala ni ialah bagi membezakan dua ayat yang berlainan maksud. Okey, ataupun berlainan perbuatan. Contoh, ayat yang diberikan ini, Zara memasukkan serbuk penaik ke dalam lubang sinki. Okey, manakala Ibu Zara mencurahkan cuka, nampak? Okey, Ibu Zara guna cuka, Zara guna serbuk penaik. Okey, jadi menunjukkan perbezaan di situ. Okey, ada tak perkataan yang kamu tidak faham? Okey, internet. Internet, cuba kamu lihat dieja huruf besar. Okey, internet adalah kata nama khas. Okey. Cuba kamu terangkan pemahaman kamu tentang ayat majmuk. Okey, ini tertinggal huruf K. Okay, ayat majmuk. Okey, ayat majmuk terdiri daripada beberapa ayat tunggal. Okey, secara ringkasnya macam itulah. Ayat majmuk terdiri daripada beberapa ayat tunggal. Okey, kita lihat yang seterusnya. Berikut merupakan penerangan tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, ini ayat majmuk. Okey, ayat tunggal, ayat yang terdiri daripada satu subjek, satu predikat. Contohnya di bawah ini. Alia sedang mengayuh basikal. Okey, subjek ni Alia lah subjek. Okey, predikat yang ini perbuatan dia tu, penerangan dia tu. Okey. Manakala ayat majmuk terdiri daripada beberapa ayat tunggal yang digabungkan dengan menggunakan kata hubung seperti yang cikgu terangkan tadi. Kata hubung tu yang inilah. Okey. Ini kata hubung lihat contoh kata hubung di sini ada 5. Okey, 1 2 3 4 5 6. Okey, ada 6. Okey, ada 6. Okey. Ini contoh-contoh kata hubung yang selalu digunakan untuk membina ayat majmuk. Ayat majmuk, cuba kamu lihat pada contoh yang kedua. Subjek Alia sedang mengayuh basikal digabungkan ataupun kata hubung yang digunakan ialah sambil tersenyum kepada Aisyah. Okey. Ini ayat tunggal. Ini ayat tunggal. Okey, ini ayat majmuk. Okey. Nampak ni, sedang mengayuh basikal ni ayat tunggal yang pertama. Ini Alia tersenyum kepada Aisyah merupakan ayat tunggal yang kedua. Jadi, kedua-dua ayat ni digabungkan
menjadi satu ayat majmuk. Ayat majmuknya ialah Alia sedang mengayuh basikal sambil tersenyum kepada Aisyah. Jadi itulah penerangan seberingkas tentang ayat majmuk. Seterusnya, aktiviti kedua, kita akan membina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang diberikan. Okey, sila rujuk muka surat 113 di mana gambar yang pertama telah diberikan contoh ayat majmuk yang dihasilkan. Puan Zurah menggunakan pelocok tetapi Siki di dapurnya masih tersumbat. Okey, kata hubung dia ialah tetapi. Bagi gambar yang kedua, okey, Zara melayari internet menggunakan tablet. Ibu Zara melayari internet menggunakan tablet. Okey, dengan dibekalkan kata hubung dan, ayat majmuk yang kita boleh hasilkan ialah Zara dan siapa? Dan ibunya melayari internet menggunakan tablet. Itu ayat majmuk bagi gambar yang kedua. Bagi gambar yang ketiga, yang ini gambar yang ketiga, siapa boleh bagi jawapan? Zara mengajak ibunya. Zara mencuba kaedah daripada internet. Okey, apa jawapan dia? Zara mengajak ibunya untuk mencuba kaedah daripada internet. Okey, macam tu. Gambar yang keempat. Zara berjalan ke arah sinki. Zara membawa serbuk penaik. Okey. Biasanya kalau ada perkataan yang sama, kita akan gugurkan perkataan tu. Okey. Contohnya gambar yang keempat. Zara berjalan ke arah sinki sambil membawa serbuk penaik. Notah, jangan lupa notah ya. Okey, itu jawapan ayat majmuk bagi gambar yang keempat. Bagi gambar yang kelima, okey, Zara memasukkan serbuk penaik ke dalam lubang sinki. Ibu Zara mencurahkan cuka. Ayat majmuknya ialah Zara memasukkan serbuk penaik ke dalam lubang sinki. Manakala ibunya mencurahkan cuka. Mungkin ada di antara kamu akan menulis ibu dia. Dia merupakan kata ganti diri yang pertama. Okay, tak boleh berada di tengah-tengah ayat. Jadi kita akan tukar menjadi ibunya mencurahkan cuka. Okey, jadi dah siap aktiviti yang kedua. Tugasan untuk hari ini, cikgu nak kamu salin semula ayat-ayat majmuk yang telah dibina dalam buku tulis kamu. Okey, kamu boleh guna buku tulis nombor 1 ataupun nombor 2. Okey. Pastikan tulisan jelas, cantik dan mudah dibaca. Jadi, jika ada apa-apa yang menjadi persoalan kamu, boleh tanya dalam Google Classroom dan YouTube channel. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye. Jaga diri.